Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight, sekali lagi menjadi perhatian saya. Kali ini saya akan menjawab fitnah beliau ke atas Ustaz Dr. Rozaimi, atau sekarang ini Profesor Dr. Rozaimi, ya, dan sekaligus membuktikan bahawa permainan kotor, sifat kotor, jijik lagi najis masih melekat pada diri Dr. Haris Ismail. Ia belum lekang, ia belum menjauhi, tetapi masih sebati dengan diri beliau. Saya merujuk kepada dua buah video yang Dr. Haris muat naik baru-baru ini. Video pertama sehari lepas berjudul Dr. Rozaimi kuliah di masjid yang kosong, tanda soal. Dan video kedua beberapa jam sebelum saya memuat naik video ini, mubahalah dengan Dr. Rozaimi, isu masjid kosong. Jawapan saya, okey. Jadi saya akan membuktikan fitnah dan juga permainan kotor, jijik lagi najis Dr. Haris dalam kedua-dua video ini. Menariknya, saya rasa seminggu, 2 minggu lepas, apabila panas isu Ustaz Azhar Idrus yang tidak dapat memberi kuliah, tidak dapat mengajar agama di salah satu masjid di Bukit Jelutong, tak silap saya, Dr. Haris memuat naik sebuah video mengkritik Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang tidak memberikan kebenaran, tidak memberikan tauliah sementara kepada Ustaz Azhar Idrus berkuliah. Dan beliau memberi peringatan, memberi amaran bahawa Jabatan Agama Islam ni akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Akan dipersoalkan di hari akhirat kelak kerana menghalang dakwah Islam dan sebagainya dan sebagainya, ya. Okey. Tapi Dr. Haris tu, dia rasa diri dia dengan video-video yang dia buat tu dengan penuh penipuan demi penipuan, pendustaan demi pendustaan, fitnah demi fitnah. Dia tak rasa ke? Dr. Haris ni, dia tak rasa ke bahawa dia sendiri akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak? Dia tak rasa ke bahawa video-videonya itu dengan segala pendustaannya, potong sana, potong sini, bagi video tanpa bagi link sepenuhnya itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak? Hanya dia boleh bagi peringatan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, tetapi macam seolah-olah dirinya tu maksum daripada peringatan tersebut. Okey, memang menghairankan, ya. Baik, tak apa. Sekarang ni saya akan buktikan permainan apa yang saya maksudkan sebagai fitnah dan sifat kotor, jijik lagi najis yang dimiliki oleh Dr. Haris Ismail, ya. Baik, saya mulakan dengan apa yang dimainkan di awal oleh Dr. Haris Ismail. Sebenarnya sebuah video TikTok. Video TikTok itu saya bagi link dalam kotak description. Dalam video itu ditunjukkan Dr. Rozaimi sampai dan duduk di meja penceramah, dan ketika itu nampak bahawa masjid kosong, ada 2-3 orang duduk bersandar di dinding ataupun tiang masjid yang agak jauh, dan kemudiannya ada beberapa orang kru yang akan membuat rakaman. Lalu Dr. Haris membuat kesimpulan bahawa Dr. Rora ni sampai di masjid yang kosong dan juga memberi kuliah di masjid yang kosong, ya. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Saya mainkan, minta izin daripada Dr. Haris untuk saya mainkan video beliau ini. Mendapat cerita di belakang tabir bagaimana kuliah Dr. Rozaimi di masjid yang kosong. Okey, kita lihat kehadiran Dr. Rozaimi dan bersedia untuk memberikan kuliah. Kamera dah ready. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Baik, penjelasan saya. Video TikTok tersebut sebenarnya merujuk kepada salah satu daripada kuliah Profesor Dr. Rozaimi yang menjelaskan, mensyarahkan bukunya Metodologi Memahami Hadis. Ada siri video, siri kuliah yang telah pun dihimpun dalam satu playlist. Link bagi playlist tersebut dalam kotak description.
Saya insya-Allah sekadar mana yang boleh saya akan beri link bagi semua video yang saya maksudkan. Saya tak akan sembunyi-sembunyi, tetapi saya akan bagikan link supaya para penonton boleh menilai sendiri sama ada apa yang saya katakan ini adalah benar ataupun tidak. Saya tidak akan menyembunyikannya seperti yang kita maklum sehingga orang pun tertanya-tanya, ini video yang mana ni? Ini kuliah yang mana ni kan? They don't know hujung pangkal cerita, semua tak tahu ya. Baik, kalau kita merujuk kepada siri video ini, kita rujuk kepada siri yang pertama. Dr. Rozaimi daripada awal lagi. Okay, minit kedua, ketiga lagi telah pun menjelaskan bahawa video itu sememangnya asalnya dirancang untuk buat secara online. Okey, untuk para penonton di Perak dan juga di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur. Tetapi Dr. Rozaimi telah pun berpindah ke Perlis dan dengan itu beliau ada kemudahan, kebenaran untuk memberi kuliah di masjid. Maka dibuatkan kuliah itu secara hybrid, adanya hadirin di masjid dan juga hadirin secara online. Tak silap saya, Zoom online. Okay? Tetapi kuliah itu bermula pukul 8. Pukul 8 malam dan Dr. Rozaimi sampai awal. Dan beliau akan tunggu pukul 8 baru bermula. Jadi bila dah sampai awal, sebab itulah masjid itu pun kosong sebab orang pun tahu kuliah itu bermula pukul 8. Okey, ini bukan saya sembang kosong. Ayuh kita dengar mukadimah yang diberikan sendiri oleh Dr. Rozaimi dalam videonya yang pertama. Saya tahu sebab saya follow siri video ni juga. Okey, sila rujuk video ni yang pertama ya. Minta izin daripada Pro Media Tajdid untuk mainkan potongan video ini. Ayuh kita dengar. Sebelum kita nak bincang berkenaan dengan buku ni, saya nak bagi tahu dulu, insya-Allah kuliah saya ni akan ada pada hari Isnin. Hari Isnin malam, iaitu akan bermula pada pukul 8. Kenapa pukul 8? Sebab kuliah ni asalnya online. Sebab saya datang daripada negeri yang susah sikit nak ceramah. Jadi saya buat online. Bila datang ke Perlis ni, saya bebas. Bebas sikit lah. Orang bagi ruang sikit. Ada meja, ada kursi. Kalau tak, saya kena beli sendiri meja saya. Kursi saya pun kena beli. Jadi kuliah ini diadakan secara hybrid lah. Fizikal pun ada, online pun ada. Jadi kita nak bagi kawan-kawan kita yang online tu masuk dalam kuliah dulu, barulah kita nak mula. Jadi sebab itu kita mula pukul 8 lah. Baik, itu untuk menjawab fitnah yang pertama. Okey, fitnah yang kedua pula, Dr. Haris Ismail menuduh Dr. Rozaimi sebagai berlakon bahawa ada jemaah di hadapannya. Lalu Dr. Haris pun membuat anak panah di videonya bahawa sebenarnya di hadapan Dr. Haris, di hadapan Dr. Rozaimi, dua-dua pun doktor kan ni, okey? Kalau saya tersasul tu, tuan-tuan puan tolong betulkan ya. Jadi Dr. Haris membuat anak panah bahawa sebenarnya di hadapan Dr. Rozaimi kosong. Maknanya di hadapan meja penceramah adalah kosong. Baik, saya mainkan potongan video daripada video asal Dr. Haris Ismail. Dan Dr. Rozaimi berikan kuliah tanpa ada jemaah di hadapannya. Kita lihat kosong, kosong, kosong. Dan Dr. Rozaimi bercakap seolah-olah ada jemaah di hadapan. Okey, kita sudah penonton ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang belum menonton siri video tersebut, siri video Dr. Rozaimi menjelaskan bukunya Metodologi Memahami Hadis, sila tonton dan sila pandang anak mata Dr. Rozaimi. Okey, saya bagi contoh ya. Saya sekarang sedang duduk di meja saya dengan kerusi saya ni dan saya menghadap handphone. Saya buat rakaman guna handphone saja dengan forward facing camera ya. Okey. Dr. Rozaimi bila dia sedang bercakap di kuliahnya itu, apakah dia pandang jauh? Atau dia pandang di hadapannya? Maknanya meja penceramah dipandang di hadapannya. Di hadapan
Dr. Rozaimi memang kosong sebab di hadapannya tu ada kamera yang sedang membuat rakaman. Kalau kita pergi ke masjid-masjid yang besar dan kita tengok suasana kuliah di sana, kita memang akan dapati kebanyakan hadirin yang hadir, mereka duduk jauh, bersandar di dinding, bersandar di tiang keliling masjid. Sebab itu, bila Dr. Rozaimi sedang memberi kuliahnya itu, Dr. Rozaimi tidak pandang bawah mejanya. Maknanya tempat arrow yang Dr. Haris, saya pun dah keliru dah ni. Anak panah, arrow-arrow yang Dr. Haris tunjuk tu, Dr. Rozaimi pun tak pandang situ. Maknanya, katakan kamera, anak matanya tak pandang situ sambil cakap. Anak matanya pandang jauh. Bererti hadirin memang ada tapi duduk jauh. Bukan duduk depan. Sesiapa yang pernah bagi kuliah, Alhamdulillah saya pun pernah bagi kuliah di meja penceramah, kita tahu kita pandang jauh atau kita pandang depan. Okey, jadi arrow yang ditunjuk oleh Dr. Haris tu betul memang kosong. Sebab antara kamera dengan meja penceramah dengan penceramah itu sendiri, jangan ada orang di situ. Kan ada yang bangun lah, nak pergi tandas ke apa ke kan. Jadi mereka memang duduk jauh. Alright? Jadi Dr. Haris ni dia tak pernah hadir kuliah di masjid ke? Dia hadir kuliah Ustaz Azhari terus je. Macam yang dia upload dengan begitu bangganya dia di YouTube-nya kan. Padahal bila kita hadir di masjid yang besar, kuliah maghrib ke kuliah subuh, orang memang ramai. Kalau yang nak dekat pun boleh dekat. Tapi kalau ada kru kamera situ, jangan duduk antara kamera dengan penceramah. Okey? Jadi lihat anak mata, arah pandang Dr. Rozaimi dalam kuliahnya. Beliau memandang jauh dan beliau bukan memandang di bawah meja penceramah ataupun angle bawah meja penceramah kerana di situ sememangnya kosong. Okey, jadi di sini Dr. Haris Ismail membuat fitnah ke atas Dr. Rozaimi bahawa kosong. Padahal Dr. Rozaimi bukannya tengok situ, tetapi tengok jauh di sekeliling masjidnya. Baik. Okey, perkara ketiga yang saya nak bawa ialah dalam video kedua Dr. Haris yang apabila mula-mula Dr. Haris membuat naik video Dr. Rozaimi kuliah di masjid kosong tanda soal. Kemudian Dr. Rozaimi membuat naik posting di Facebook beliau mengajak untuk bermubahalah. Okey. Kemudian Dr. Haris Ismail, confuse saya ke? Dr. Haris Ismail membuat naik video kedua bahawa dia kata tak payah mubalahah sebab dia hanya bertanya ada tanda soal. Kemudian dia berkata seolah-olah. Kan? So, dia kata kena relax lah, kena bertenang lah, jangan begitu. Okey, baik. Saya akan buktikan bahawa betul tanda soal tu memang ada pada tajuk video. Betul juga bahawa Dr. Haris ada menggunakan perkataan seolah-olah. Tetapi dalam kebanyakan daripada video beliau yang pertama itu, beliau bercakap dalam rangka membuat kenyataan. Making a statement and not asking a question. Dan kenyataan itu tidak ada perkataan seolah-olah. Okay. Saya akan mainkan video pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan mainkan potongan video pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, pay attention. Beri perhatian kepada perkataan, kepada kenyataan Dr. Haris Ismail terhadap Dr. Rozaimi supaya jangan berlakon, menjadi kelakar. Kredibiliti Dr. Rozaimi sebagai rektor terjejas. Ini semua statement ya, ini semua kenyataan, bukan tanda soal. Okey, sedang melakonkan watak, memanipulasikan situasi. Okey, dan membina persepsi. Yang akhir baru ada seolah-olah ada jemaah di hadapan. Saya kata tadi tak ada hadapan ya sebab Dr. Rozaimi tengok jauh. Maknanya ada di masjid tapi bukan di hadapan. Okey. Pandang siapa tu dengan siapa tu walaupun tanda soal, tapi ini kita kata memang adalah satu kenyataan ya, sebab Dr. Hari kita tahu dia akan bersembunyi di sebalik syntax error lah, bahasa error lah, tanda soal ya. Okey, jadi saya mainkan video ini, perhatikan ya, kenyataan-kenyataan, statements that is made by Dr. Rozaimi, made by Dr. Haris onto Dr. Rozaimi. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Dr. Haris ke atas Dr. Rozaimi di mana ia bukanlah tanda soal. Okey, saya mainkan. Kita tak kisah pun
jika memang Dr. Rozaimi dan kru-krunya hadir di masjid nak menggunakan rostra masjid untuk membuat rakaman. Hanya buat rakaman untuk upload video. Tapi pandanglah video, pandanglah kamera tersebut. Jangan berlakon sebagai ada jemaah. Itu yang membuatkan perkara ini menjadi kelakar dan kredibiliti Dr. Rozaimi sebagai seorang rektor terjejas. Sebab Dr. Rozaimi sedang melakonkan watak, memanipulasikan situasi dan membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozaimi. Sebab apabila video ini di-upload, kita akan lihat macam ni. Nampak tak? Seolah-olah bercakap dengan jemaah di hadapan. Pandang siapa tu? Dengan siapa tu? Baik, kita sudah pun menonton, kita sudah pun mendengar hanya kenyataan, hanya ayat yang akhir ya, membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozaimi. Adapun yang sebelum itu semuanya adalah kenyataan. Satu poin menarik, Dr. Haris berpesan kepada Dr. Rozaimi, kalau buat video tak ada hadirin tetapi untuk rakaman, pandanglah kamera kan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Profesor Dr. Rozaimi ada juga kuliah-kuliah yang beliau buat di, tak silap saya, di rumah ataupun di bilik pejabatnya, di mana tidak ada orang yang hadir. Dan dalam kuliah-kuliah tersebut, beliau, yakni Dr. Rozaimi, memang memandang ke arah kamera sahaja. Salah satu yang saya tahu, yang saya ikuti ialah siri video, siri kuliah di mana beliau, Dr. Rozaimi, mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Okey, saya bagi link bagi siri video ini, ada satu playlist, banyak juga dah videonya dalam kotak description, sila nilai. Jadi bila kuliah itu memang seorang saja, depan kamera saja, memang Dr. Rozaimi pandang kamera saja. Walaupun belakang tu boleh ditukar kepada backdrop lain, backdrop Pro Media Tajrid apakah. Beliau tidak berlakon. Bila berseorangan, saya tak tahu di rumah ke ataupun di pejabat, tetapi beliau berseorangan. Bila berseorangan, beliau memang memandang direct kepada kamera atau paling tidak pun kepada laptop beliau untuk membaca hadis, untuk membaca kitab Umdatul Ahkam dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku di masjid itu sememangnya ada hadirin, cuma bukan di hadapan tetapi jauh di sekeliling, bersandar di tiang dan juga dinding. Baik, saya nak mainkan bukti kedua pula. Bukti kedua pula bahawa Dr. Haris membuat kenyataan dan bukannya soalan. Okey, dalam video kedua ni, potongan video kedua ni, perhatikan, dengar kenyataan Dr. Haris terhadap Dr. Rozaimi. Kan lakonan ni, sebab dah tahu tak ada jemaah depan tu. This is statement ya. Tak perlulah berlakon seperti ada jemaah di hadapan. Ini memalukan. Jika ini boleh dilakukan oleh Dr. Rozaimi, berlakon untuk membina persepsi, apa lagi yang dapat dilakonkan untuk menarik dan memanipulasikan para pendengar. Ini semua statement ya. Okey, ayuh kita dengar ya. Saya mainkan potongan daripada video asal Dr. Haris. Kan lakonan ini, kalau kamera menghadap di hadapan ni, lihat kamera. Kan? Sebab dah tahu dah tak ada jemaah depan tu, hanya nak buat rakaman. Tak perlulah berlakon seperti ada jemaah di hadapan. Ini memalukan. Jika ini boleh dilakukan oleh Dr. Rozaimi, berlakon untuk membina persepsi, apa lagi yang dapat dilakonkan oleh Dr. Rozaimi untuk menarik dan memanipulasikan pendengar-pendengar sekalian? Baik, kita sudah pun mendengar. Bezakannya, itu semua adalah kenyataan demi kenyataan demi kenyataan dan bukannya tanda soal dan bukannya sesuatu yang seolah-olah. Okey, baik. Poin seterusnya, yang ini satu lagi permainan kotor, jijik, najis Dr. Haris Ismail. Dia suka potong video. Jika daripada tadi kita sedang bincang tentang sebuah video TikTok. Video TikTok tu link saya bagi dalam kotak description. Sekarang ini Dr. Haris dia tukar kepada sebuah video lain. Bukan daripada video TikTok tu. Dia cari satu video lain yang Dr. Rozaimi pakai baju sama, baju Melayu warna kuning, yang ada sesi soal jawab.
Lalu dia potong yang tu saja dan dia kata, Dr. Haris kata, yang lebih kelakar lagi ada sesi soal jawab. Lalu dia mainkan video dan daripada video tersebut seolah-olah Dr. Rozaimi sedang membaca soalan daripada hadirin. Padahal hadirin tak ada kan? Padahal kalau kita rujuk kepada video asal, masih lagi dalam siri penjelasan buku metodologi memahami hadis, tetapi dalam video yang lain Dr. Rozaimi sebenarnya membaca soalan daripada telefon. Cuma bahagian telefon tu kena potong. Tuan-tuan dan puan, dalam rangka saya mengikuti siri video Dr. Rozaimi menjelaskan bukunya metodologi memahami hadis, kebanyakan soalan memang datang daripada para penonton online. Lalu mereka bertanya melalui telefon, WhatsApp ke ataupun mungkin dalam Zoom online tu boleh ada soalan. Lalu Dr. Rozaimi membaca soalan daripada telefon. Okey, hanya sekali-sekala dapat soalan daripada hadirin. Okey, baik. Saya akan buktikan perkara ini. Saya akan mainkan potongan video pertama daripada video asal Dr. Haris dan saya akan tunjukkan bagaimana Dr. Haris dia potong video terus masuk kepada Dr. Rozaimi sedang membaca soalan. Lalu dia kata, yang lebih kelakar lagi ada sesi soal jawab. Okey, saya mainkan ya. Yang lebih kelakar lagi, ada sesi soal jawab di dalam rakaman. Waalaikumsalam. Adakah kisah pendeta Bahira bertemu dengan Nabi SAW saat kecil dalam Jami' Tirmizi, status dia sahih? Okey, itu daripada potongan video yang dipotong oleh Dr. Haris. Sekarang saya pergi cari video asal Dr. Rozaimi itu sebab Dr. Haris tak bagi link. Saya cari video asal Dr. Rozaimi dan kita lihat daripada permulaan sesi soal jawab. Okey, saya potong daripada habisnya kuliah dan apabila hendak mula sesi soal jawab, Dr. Rozaimi buka phone dan membaca daripada phone. Okey, perhatikan ya, saya mainkan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Okey, ini ada satu soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh doakan saya agar berjaya dalam exam untuk nak ambil profesi apoteker? Ini bahasa Indonesia lah kot. Saya pun tak tahu apoteker ni apa. Yang kita kena undertaker je. Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang nama Gunawan Syaputra ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejayaan, diberikan kemudahan dalam peperiksaan dia, insya-Allah dapat menjadi tokoh umat, memberikan khidmat ilmu kepada umat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kisah pendeta Bahira bertemu dengan Nabi SAW saat kecil dalam Jami' Tirmizi, status dia sahih? Okey, kita dapat lihat ya daripada awal Dr. Rozaimi buka handphone dan baca soalan daripada handphone. Menarik ya Dr. Haris ni. Daripada video TikTok asalnya tu, nampak Dr. Rozaimi pakai baju Melayu warna kuning. Lalu dia cari video Dr. Rozaimi yang pakai baju Melayu warna kuning dengan background yang sama. Okey, padahal itu dalam siri, sebab siri video metodologi memahami hadis ni dalam masjid yang sama tu. Okey, kemudian dia boleh cari sesi soal jawab, kemudian dia potong supaya yang bahagian handphone tu tak nampak. Nampak seolah-olah Dr. Rozaimi sedang baca soalan. Tu yang dia boleh bawa naratif. Yang lebih kelakar lagi, ada sesi soal jawab seolah-olah Dr. Rozaimi yang buat sendiri soalan tersebut. Padahal soalan tersebut memang genuine, memang original. Okay? Memang ada orang yang bertanya dan orang itu bertanya melalui handphone sebab dia tonton secara online. Ingat ya, Dr. Rozaimi sendiri telah berkata, tadi saya mainkan video, ini adalah kuliah hybrid. Maknanya ada rakaman dan ada juga orang yang hadir. Cuma yang hadir tu jauh dan bukannya di bawah meja penceramah. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir, dalam video kedua tentang mubahalah itu ya, mubahalah dengan Dr. Rozaimi, Dr. Haris Ismail mendakwa bahawa dia hanya berkata, saya quote, seolah-olah ramai jemaah
Dan dia ulang 2 kali seolah-olah ramai jemaah. Kemudian Dr. Haris kata, saya bukan kata seolah-olah ada jemaah. Okay? Kemudian dia mengkritik Dr. Rozaimi sebagai tak cukup ke kefahaman bahasa Malaysia. Sebenarnya bukan lagi bahasa Malaysia tetapi bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia tapi bahasa Melayu, ya. Okey. Saya akan mainkan potongan video yang diperkatakan oleh Dr. Haris daripada video keduanya tu tentang mubalaghah, bahawa dia mendakwa bahawa dia kata seolah-olah ramai jemaah. Dan kemudian, tak apa, saya mainkan video yang pertama ni dulu, ya. Okey. Ayo kita dengar. Saya juga menyebut bahawa lakonan ataupun binaan persepsi Dr. Rozaimi adalah seolah-olah ramai jemaah. Saya sebut perkataan seolah-olah ramai jemaah. Saya bukan kata seolah-olah ada jemaah. Ada perbezaan di situ. Jadi tidak ada fitnah. Adakah Dr. Rozaimi juga tidak mempunyai cukup kefahaman terhadap susunan bahasa Malaysia? Okey, kita sudah pun mendengarnya. Sekarang saya akan mainkan potongan video daripada video pertama Dr. Haris, video pertama Dr. Haris, di mana dalam video itu beliau sendiri berkata seolah-olah ada jemaah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bezakan kan? Okey, dalam video kedua tentang mubalaghah tu, dia, sekali lagi saya ulangi, dia kata saya hanya berkata seolah-olah ramai jemaah. Dia ulang 2 kali. Saya bukan kata seolah-olah ada jemaah. Lalu dia dakwa tak ada fitnah di sini. Bahkan Dr. Rozaimi yang tak cukup kefahaman bahasa Malaysia. Okey, jadi tadi saya telah mainkan video keduanya yang dia kata ramai. Sekarang saya mainkan video asalnya dan kita dengar apa yang Dr. Haris kata. Dia kata seolah-olah ada jemaah. Baik, saya mainkan. Membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozaimi. Okey, pendek sangat ke? Saya mainkan sekali lagi, ya. Dengar, ya. Ada jemaah atau ramai jemaah. Saya mainkan sekali lagi. Membina persepsi seolah-olah ada jemaah di hadapan Dr. Rozaimi. Okey, jadi Dr. Haris ni, dia bukan saja memanipulasi perkataan ataupun video orang lain, yang dalam kes ni Profesor Dr. Rozaimi, tetapi perkataan dia sendiri dia boleh twist. Dia sendiri kata seolah-olah ada jemaah, tetapi lepas tu dalam video kedua dia boleh kata bahawa saya hanya berkata seolah-olah ramai jemaah. Tak ada fitnah di sini. Saya bukan kata seolah-olah ada jemaah. Padahal dalam video asalnya, dia sendiri kata seolah-olah ada jemaah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sudah pun menghampiri setengah jam. Cukuplah sehingga sini. Di mana saya telah membuktikan fitnah-fitnah Dr. Haris Ismail terhadap Dr. Rozaimi, ya. Jadi ini bukan sekadar isu saya guna tanda soal. Ini bukan isu saya mengguna seolah-olah. Tetapi memang Dr. Haris dia ada membuat kenyataan fitnah ke atas Ustaz Dr. Rozaimi. Dan seperti mana saya katakan, tidak lekang daripada Dr. Haris itu permainan kotor, sifat jijik, sifat najis yang ada pada diri beliau. Yes, beliau tidak dapat. Dr. Haris ni dia tak dapat nak kritik Dr. Rozaimi dari sudut ilmiah. Lalu dia, kita pun tak tahulah kan nak sebut macam mana, ya. Moga-moga dengan video ini memberi kesedaran khasnya kepada para penyokong Dr. Haris Ismail agar mereka sedar tentang permainan kotor ini. Dan permainan kotor ini bukan sahaja terhadap Dr. Rozaimi tetapi juga ke atas orang-orang lain, termasuk kepada diri saya, kepada Ustaz Salman Ali dalam dialog baru-baru ini, ya, tentang aliran Wahabiyah sesat ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita dengar video-video ulasan yang beliau buat, banyak penipuan, pendustaan di dalam itu, ya. Dan yang menariknya, dia boleh pula memberi peringatan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor bahawa akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak, akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Dia sendiri buat video, saya dah banyak kritikkan, cukuplah. Seolah-olah dia tak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, tidak akan dipersoalkan di hari akhirat kelak. Moga-moga kita mengambil iktibar daripada semua ini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.